Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan belajar tentang asid karboksilik. So, soalan kunci formula, nyatakan formula ARM bagi asid karboksilik, kumpulan berfungsi dia apa, dan berikan formula dan namakan 4 asid karboksilik, bagaimanakah asid etanoik disediakan dan persamaan kimia. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, asid karboksilik, dia punya formula ARM dia adalah CnH2n tambah 1 COOH, di mana N bermula dengan kosong, 1 dan 2. Kumpulan berfungsi dia karboksil, COOH. Itu adalah kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik, iaitu karboksil. Kumpulan berfungsinya COOH. So, kena ingat COOH, karboksil. Okey, kita tengok juga formula dan nama IUPAC. Okey, untuk formula dan nama IUPAC, yang pertama kita ada COOH, iaitu asid metanoik. Ini adalah asid karboksilik yang paling simple, asid metanoik yang mempunyai satu karbon. Kalau dia ada dua karbon, nama dia asid etanoik. 3 karbon, asid propanoik. Dia lebih kurang sama je dengan alkanal, semua kita tambah depan dia asid, belakangnya tambah OIK, oik. So awak kena ingat jumlah karbon je. Kat sini karbon dia ada 3 tambah 1 4. 4 karbon asid butanoik. Kena ingat macam itu. Kalau 5 karbon asid pentanoik. Jadi asid etanoik dapat disediakan melalui pengoksidaan etanol secara reflux dengan menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid. Maksud pengoksidaan ni dia ada tambah lebih oksigen. Dia kata asid etanoik disediakan melalui pengoksidaan etanol. Etanol kan alkohol. Dia kumpulan berfungsi dia adalah OH, hidroksil. So dia ada OH. Bila kita oksidakan dia tambah O lagi, dia jadi COOH. Sebab tu dia jadi asid etanoik. So kita lihat. Okey, C2H5OH. Ini adalah etanol, OH, alkohol. Bila kita oksidakan, tambah oksigen, dia jadi CH3COOH. Oksigen dia bertambah kan, nampak? Sebab itulah dia jadi asid karboksilik. Dan pemerhatian dia, warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid akan dilunturkan. So, kita tengok yang terakhir. Asid etanoik berbau masam seperti cuka. Bau dia masam. Asid etanoik ni bau dia masam seperti cuka dan tidak berwarna. Siapa yang kat makmal tu, sekolah rendah tak ada lagi lah. Yang bau asid, memang bau asid ni bau dia masam. So, jangan bau directly lah. Sebiji asid etanoik melarut dalam air untuk menghasilkan larutan berasid. Okay, kita ada CH3COOH. Bila kita masukkan dalam air, dia melarut dan akan jadi H+. H+ ni lah yang berasid. Kalau nanti awak belajar dah belajar kan tingkatan 4 bab garam dengan bab garam pula, bab asid dengan bab base alkali. So bila kita larut dalam air, dia akan pecah. Dia jadi CH3COO- dengan H+. H+ ni lah yang menunjukkan sifat keasidan dia. Okey, next. Asid etanoik larut dalam pelarut organik seperti tetraklorometana dan cecair benzena. Asid etanoik mengkondaksikan elektrik dalam larutan aqueous. Sebab apa dia kondaksikan elektrik? Kita dah belajar dalam bab elektrokimia, kalau saya tak silap, ataupun bab elektrokimia, di mana bila kita larut dalam air, larutan aqueous ni, bila masuk dalam air, ada ion yang bergerak bebas. Sebab tu dia boleh kondaksikan elektrik. Bila ada ion yang bergerak bebas, kalau kita tengok ni, ion yang bergerak bebas ni, CH3COO- dengan H+ ni, dia boleh kondaksikan elektrik. Okey. Okay, next kita nak lihat tindak balas asid karboksilik. Macam mana pula tindak balas yang berlaku? So, yang pertama adalah tindak balas dengan larutan natrium hidroksida, NaOH. So, bila dia bertindak balas dengan natrium hidroksida, asid etanoik tu tindak balas dengan NaOH, dia akan hasilkan garam natrium etanoat dengan air. So, kita tunjuk tindak balas macam mana dia berlaku. Okey, kita tengok tindak balas ni. Kita ada asid etanoik, CH3COOH. Asid etanoik dia mempunyai 2 karbon, betul lah. Tindak balas dengan natrium hidroksida, NaOH. So, apa yang jadi kat sini senang je. Untuk tindak balasnya awak buang air je. Okey, kat sini ada H kan? Kat sini ada OH kan, awak buang H ni dengan OH ni sebab dia akan jadi air. So, jadi yang tinggal adalah Na
dengan CH3COO. So Na akan masuk. Sebab bila dia pecah, CH3COO ni akan jadi negatif. Na ni akan jadi positif sebab tu dia tertarik. Dia akan jadi CH3COO-Na. Lepas tu air dibuang. Kalau awak tak ingat, simple je. Buang air dulu. Buang air. OH daripada sini, H daripada sini. Air dah dibuang, yang lain tu awak gabungkan. Tindak balas ini ialah tindak balas peneutralan. Sebab ini kan asid, ini alkali. Asid tambah alkali dapat garam dan air. Simple kan? Okay, yang kedua, tindak balas antara magnesium oksida, MgO, dengan asid etanoik. Jadi magnesium oksida ni melarut dalam asid etanoik untuk menghasilkan magnesium etanoat dan air. Tindak balas ini ialah tindak balas pengoksidaan. Okey. Sebab apa dia kata tindak balas pengoksidaan? Sebab CH3COOH ni adalah asid. MgO ni adalah alkali. Yang kita belajar kan alkali macam NaOH, KOH. MgO pun dia adalah alkali, metal alkali, MgO. Jadi yang mana akan berlaku? Sama juga, awak buang air. Kat sini, OH, H2O kan air, H2O. Jadi kita nak buang H2O. Kat sini, apa yang awak kena buat? Kat sini dia buat dua kan. Kat sini H dengan H lagi satu. Dengan buang dengan O kat sini. Jadilah buang air. Lepas tu, awak Mg ni awak masuk ke dalam ni. Okay. Sebab apa kat sini CH3COO2? Kenapa 2? Sebab kita perlukan 2 molekul asid etanoik ni sebab nak keluarkan hidrogen. Sebab daripada satu molekul boleh keluar satu hidrogen je. Kena ada lagi satu untuk satu lagi hidrogen. Sebab air kan H2O. O boleh ambil dekat sini. Sebab itulah kita seimbangkan, letak 2 di depan dan 2 kecil dalam kurungan. Okay, next. Tindak balas yang ketiga ialah bunyi his kedengaran apabila zinc melarut dengan asid etanoik. Okey. Kita dah tindak balas dia dengan alkali NaOH, dengan kita dah tindak balas dengan magnesium oksida. Dan kita nak tindak balas dia dengan logam. Kat dalam ni dia pakai zinc. Awak nak pakai magnesium pun boleh. Logam yang aktif lah. So kat sini dia pakai zinc. Dia kata akan bunyi his kerana asid etanoik, bila zinc melarut dalam asid etanoik, akan hasilkan zinc etanoat dan gas hidrogen. Gas hidrogen, kita boleh test dia dengan bunyi pop, dengan kayu uji menyala. Okey, kita ada sama asid etanoik dengan zinc. Apa yang berlaku dekat sini? Dia akan keluar hidrogen saja, dia tak keluar air. Sebab apa dia tak keluar air? Sebab bahan yang tindak balas kita ni metal, kosong. Tak ada oksigen pun. Kalau ada oksigen baru boleh keluar air. Dia kosong, zinc. So, jadi yang keluar kat sini adalah H. H ni. Sebab kita punya 2 molekul. Jadi keluarlah hidrogen. Kenapa tak boleh keluar H sahaja? Tak boleh. Dia akan keluar dalam bentuk gas. Contohnya karbon dioksida ke hidrogen. Dalam kes ni dia keluar hidrogen. Okey, yang lain tu awak gabungkan je. Okey, next. Nombor 4. Apabila ketulan kalsium karbonat ditambahkan kepada asid etanoik, pembuakan berlaku dan kalsium etanoat, air dan gas karbon dioksida dihasilkan. Gas karbon dioksida yang dihasilkan mengeruhkan air kapur. Sebab air kapur kan digunakan untuk test gas karbon dioksida, kehadiran gas karbon dioksida. Jadi sama kita ada asid etanoik. Kita ada kalsium karbonat. Ni dalam kulit kerang pun ada banyak ni. CaCO3 ni kalsium karbonat. Jadi apa yang berlaku? Dia akan pecah. Okay. First sekali awak kena asid etanoik, awak abaikan. Tengok apa yang dia bertindak balas dengan CaCO3. Okay, sekarang dia ada oksigen. So, boleh keluar karbon dioksida. Dan dia ada apa lagi? Oksigen pun boleh keluarkan air. So, kita ada 2 kat sini. CO2, dia akan buang CO2 jadi karbon dioksida. So, ada lagi satu O. O tu nak buat apa? Air akan dikeluarkan. OH dengan O kat sini dia akan ambil. So, apa jadi kat sini? Air akan dibuang. Dan Ca yang berlebihan ni akan digabungkan dengan asid etanoik. Sebab tu jadi CaCH3COO2. Okay, simple je. Yang terakhir, tindak balas asid etanoik dengan etanol menghasilkan ester. Ester ni berbau wangi. Mangkin asid sulfurik pekat. Mangkin tu boleh abaikan lah. Dia pakai mangkin untuk cepatkan proses kimia tu.
Okey, tindak balas ini ialah tindak balas pengesteran. So kalau kita lihat asid etanoik tambah alkohol, dia pakai asid sulfurik pekat sebagai mangkin dan proses tu dia buat reflux. So dapatlah kita punya ester yang berbau wangi tambah air. Okey, ni antara dua molekul ni asid etanoik dengan alkohol ni awak cuma buang air saja. Okey, contoh kita nak buang air, kita ambil OH daripada sini, H daripada sini. So dah jadi air. So awak yang lain tu awak sambung je CH3COO C2H5. Nampak? CH3COO C2H5 dia gabungkan je. Formula dia buang air sahaja. Itu je. So maka habislah ulang kaji kita tentang asid etanoik. Kalau bermanfaat jangan lupa like dan share dan komen. Okay, bye.